Baik, seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan Ahmad Syarizat Sani terus daripada Tokyo. Ahmad, first thing first, selamat kembali ke gelanggang badminton selepas dipukul angin Bayu beberapa hari yang lalu. Okey Ahmad, seperti yang dikongsikan oleh Erin Chia dan juga Wuyik tadi mengenai kekalahan mereka, mungkin Ahmad boleh jelaskan dengan lebih terperinci apa yang Ahmad lihat daripada tepi gelanggang, apa yang berlaku ketika mereka tewas set pertama. Dengan rekod hanya satu kemenangan ke atas Ahsan dan juga Hendra dalam 7 pertemuan keseluruhan, bermakna Erin dan juga Wuyik sebelum pertemuan sebentar tadi memerlukan sesuatu yang luar biasa untuk memadam sedikit duka badi kekalahan di tangan Ahsan dan juga Hendra. Tapi apa yang saya lihat, Ahsan dan juga Hendra menggunakan pengalaman mereka memaksa Erin dan juga Wuyik untuk melakukan begitu banyak kesilapan. Bayangkan di set kedua dalam keadaan Erin dan juga Wuyik cuba untuk mencipta kebangkitan mendahului saingan 11-7 tidak silap saya. Mereka membenarkan Ahsan dan juga Hendra untuk menyamakan kedudukan dan seterusnya menyaksikan Erin dan juga Wuyik mengejar bayang-bayang. Tetapi saya berasakan semangat Erin dan juga Wuyik boleh luntur kerana ada satu lagi perlawanan yang penting untuk mereka memastikan mereka keluar daripada peringkat kumpulan. Yang paling penting, perjuangan belum berakhir buat Erin dan juga Wuyik. Okey Ahmad, satu perkara positif yang mungkin Amir boleh kongsikan yang Amir lihat daripada Erin dan juga Wuyik hari ini, yang mereka akan mungkin akan jadi kekuatan mereka untuk aksi lepas ni. Sukar untuk mencari positif dalam keadaan mereka tewas straight sets kepada antara yang terbaik di dunia, tetapi mengenali Erin dan juga Wuyik, semangat juang mereka sebenarnya tinggi. Dengan kekalahan ini mereka akan pantas untuk melupakan duka ini, dan apabila bertemu dengan pasangan daripada Kanada yang mana mereka tidak pernah mencongak perhitungan sebelum ini, Erin dan juga Wuyik saya fikir perlu menggunakan segala kelebihan yang mereka adalah. Ini bermakna fast attacking game. Ini yang dunia kenal Erin dan juga Wuyik, terutama sekali Wuyik yang memiliki pukulan smash yang cukup kencang. Apabila berbicara mengenai pasangan muda seperti ini di pentas Olimpik sulung, saya fikir mereka akan berjuang berhabis-habisan untuk memastikan mereka tidak berputih mata pada perlawanan terakhir nanti. Okey Ahmad, Peng Sun dan juga Liu Ying. Kalau saya katakan Liu Ying membawa beban yang lebih besar untuk aksi terakhir mereka ini, apabila di laman sosial juga dikongsikan betapa ramai sekali memberikan kecaman kepada Liu Ying, dan ada juga yang mengatakan bahawa Peng Sun, anda perlu cover Liu Ying. Satu perkara yang saya rasa cukup berat untuk dibawa oleh Liu Ying pada aksi Olimpiknya kali ini. Ya, berat langkah saya dan juga juru kamera Syari Tumian hari ini ke gelanggang badminton Olimpik kerana kami berasakan bahawa kami menyaksikan perlawanan terakhir Chan Peng Sun dan juga Goh Liu Ying. Pada pandangan saya, selepas Liu Ying dan juga Peng Sun memenangi pingat perak di pentas Olimpik 2016, boleh saja Liu Ying bersara, tapi dia sudah pun berkongsi apa menjadi pembakar semangat untuk dia terus berjuang atas nama Malaysia. Menang atau kalah seperti tadi, apa yang boleh saya harapkan, apa yang boleh saya doakan agar tidak ada penyesalan untuk mereka. 3 penampilan di pentas Olimpik, satu pencapaian luar biasa, dan harapnya menjadi inspirasi buat bergu campuran yang ada di Malaysia pada ketika ini untuk ikut jejak langkah bergu campuran yang saya anggap terbaik pernah dilahirkan Malaysia. Menyentuh mengenai plan ataupun rancangan mereka lepas ni, ada mereka kongsikan apa yang mahu dilakukan? Mungkin Liu Ying nak berehat dulu untuk pulihkan kecederaan? Berdasarkan perancangan yang sudah pun mereka kongsikan dengan saya sebelum ini, selepas Olimpik, sebenarnya tahun yang cukup sibuk, ada kejohanan dunia. Harap-harapnya mungkin ada sinar untuk mereka menjadi juara dunia. Siapa tahu hujung tahun juga ada kejohanan jelajah yang sangat penting. Kita doakan agar mereka berupaya untuk harungi kalender 2021 ini terlebih dahulu. Dan tahun depan siapa tahu, jika Liu Ying kembali cergas, Peng Sun masih bermotivasi, kita akan lihat mereka terus memimpin bergu campuran Malaysia walaupun sebagai gandingan profesional. Tapi apa yang ingin saya tekankan pada ketika ini kepada peminat sukan tanah air, hargailah Chan Peng Sun dan juga Goh Liu Ying selagi mereka masih bermain.
Hargailah pencapaian mereka sebelum ini kerana sukar untuk kita menyaksikan gandingan berwibawa seperti ini. Kalau tak ada Peng Sun dan juga Liu Ying, saya percaya tak ada bergu campuran Malaysia. Itu pandangan saya.